Dah balik dah. Bila balik? Hello. Aish. Saya tanya kan. Sebut sampai. Sorry, saya sikit kepala sikit. Sakit kepala? Masih urat? Tak apa, tak apa. Tak apa. Kalau ya pun tak payahlah nak Ustaz. Awak. Jom. Okey. Okey, it's okay. Sekejap. Sorry. Awak. Tak tahu kenapa saya rasa macam awak dah tak sayang saya sekarang ni. Mana ada. Apa cakap macam tu? Saya rindu yang dulu. Ada ni, ada sebelah. Ya ke? Tak lagi mana. Ada, sorry. Okay. Awak sakit kepala ke biasa urut? Awak nampak macam bukan pelakon. Dan itu sebenarnya itu mungkin kita bukan yang diabai dan mengabaikan. Dan itu salah satu contoh yang terbaiklah kan. Mungkin kita boleh, kadang-kadang isteri memberi tapi suami menolak. Ataupun suami memberi, isteri menolak. Dan ini akan menjadi pengabaian. Dan ini jugalah yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu kita di studio. Kita ada 3 orang. Yang pertama di hujung sana yang berbaju merun tu, kita bersama dengan Cik Ahmad Fazli Abdul Aziz selaku perunding motivasi kita untuk hari ini. Dan kita ada pasangan suami isteri. Betul. Yang mungkin mewakili pasangan suami isteri di luar sana. Kita nak perkenalkan, kita bersama dengan Linda Rafa dan saya Aiman bersama-sama kita di wanita hari ini. Terima kasih ketiga-tiganya. Segak bergaya sungguhlah pasangan kita ni kan. Semoga berkekalan hingga syurga. Amin. Oh, Masya Allah. Happy birthday dulu. Lagi. Okey, baik. Okey, Fatin. Untuk membuka tirai perbincangan kita pada hari ini, tajuknya straight to the point. Okey, kita faham tajuknya adalah pengabaian ataupun jangan abaikan pasangan. Tetapi sebagai mukadimah ni kan, Cik Faizal, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksudkan dari pengabaian itu sendiri. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Riana dan juga Fatin, Linda dan juga Said. Saya nak pergi kepada soalan yang paling asas. Okey. Kenapa kita berkahwin? Nak bahagia. Nak bahagia. Nak ada teman. Ada teman kan? Maknanya kita akan rasa kita akan bahagia bila ada teman. Bila ada pasangan. Kan? Kenapa ada orang yang tak kahwin? Salah satu sebabnya yang tak jumpa jodoh itu cerita lain lah. Dia bahagia dengan diri sendiri. Maknanya dia bahagia dan dia rasa tidak perlukan orang lain untuk memenuhi keperluan emosinya. Okey. Maknanya bila kita sembang pasal kahwin, dia sebenarnya tak boleh lari daripada kita berbincang tentang kita ada keperluan emosi yang kita kahwin, kita nak pasangan kita penuhi. Sebab itu kita kahwin. Kan? Sebab kalau rasa tak perlu, kita takkan kahwin. Jadi pengabaian ni akan berlaku apabila keperluan ini tidak dipenuhi. Okey. Kan? Contoh, Uyainah kahwin. Bila kahwin kan? Apa yang Uyainah nak daripada... Dia jawab macam sesi kaunseling. Saya rasa macam kahwin lah. Apa yang nak daripada pasangan? Nak pasangan buat apa? Apa dari Syairan? Banyak yang saya nak. Yang pertama. Banyak senarai. Antaranya sebagai seorang isteri, pastilah kita nak seorang suami yang bertanggungjawab. Seorang suami yang dapat membimbing kita ke jalan yang sebetul-betulnya. Seorang suami yang dapat menjaga kita, membahagiakan kita, melindungi kita. Dan juga seorang suami yang dapat menjadi figura yang hebat untuk kita sebagai seorang isteri dan juga kepada anak-anak kita. Saya ambil satu contoh tadi kan. Maknanya suami sebagai insan yang akan melindungi kita. Contoh, bila kita aksiden, tiba-tiba suami kata tak payah urus sendirilah. Sedih kan? Sebab apa? Sebab kita merasakan bahawa bila sesuatu berlaku pada kita, suami mesti berfungsi. Dia mesti datang, dia mesti lindungi kita. Dia mesti uruskan keadaan itu. Dan bila tak berlaku begitu, itulah pengabaian. So sebenarnya bila kita sebut tentang pengabaian, dia sebenarnya kita juga kena faham apakah tanggungjawab, keperluan, tugas, fungsi utama yang sepatutnya berlaku. Bila benda itu tak berlaku, maka berlakulah pengabaian. Baik, adakah ini bermakna pengabaian ini berlaku apabila tanggungjawab yang sepatutnya dilaksanakan mungkin sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang isteri itu tidak dilaksanakan? Ya, secara mudah jawapannya itulah dia. Sebab itu definisi dia. Sebab dia boleh jadi pelbagai bentuk lah. Kewangan, boleh jadi kasih sayang, boleh jadi keperluan material, fizikal kan. So apa saja bentuk. Bila kita rasa
sepatutnya kita dapat tapi kita tak dapat, maka itulah pengabaian. Okey. Okey, seronok dengar apa mukadimah daripada Cik Fazli, tapi saya nak raikan daripada kawan-kawan kita di Facebook daripada Puan Halijah Hanif. Assalamualaikum. Setia kita ni. Ya, pengacara-pengacara yang dihargai dan Malaysia di hati. Semuanya jadi terabai kerana kehidupan sekarang lebih mengejar keduniaan, desakan hidup, mencari nafkah, bab-bab kasih sayang, keperluan emosi dan juga fizikal ni tidak lagi jadi keutamaan. Tak begitu? Tak begitu, Linda. Mungkin Linda boleh komen, setuju atau tidak? Ya, bagi Linda itu adalah salah satu sebab lah. Sebab kadang-kadang kita suami isteri ni, bila suami jarang dekat rumah, ialah sibuk kerja, kata bukan kerja apa, kerja. Hati-hati. Baik-baik ya. Baik-baik ya. Bukan kerja. Tapi kadang-kadang dia terlupa tentang tanggungjawab dia. Macam tadi kita bincangkan tadi kan. Macam contohnya kalau kereta accident kan, kita sebenarnya kalau walaupun kita boleh handle, tapi kita nakkan suami tu datang dulu untuk tolong. Sama juga kalau apa-apa saja tugas sebagai seorang isteri yang kita boleh buat, tapi bila kita nak minta tolong, bila suami buat tak tahu ataupun macam abaikan jugalah kan. Itu yang membuatkan orang kata isteri dengan suami tu dia macam ada jarak tau. Jadi kita sebagai suami isteri ni memang sofa tak ada kan? Sofa tak ada kan? Alhamdulillah. Sofa alhamdulillah lah. Sofa tak ada. Kalau Abang Said sendiri melihat apa yang ditanyakan oleh penonton kita tadi itu kan, apa pandangan Abang Said? Okey, pandangan saya sebenarnya kita hubungan antara suami dan isteri itu kita kena saling memahami. Itu yang penting sebenarnya. Dalam kehidupan rumah tangga ni, kalau kita asyik kita fikir, kadang-kadang kita cakap kita je yang betul. Itu yang kadang membuatkan kita rasa akan jadi hubungan akan jadi renggang. So macam contoh macam tanggungjawab kita semua sedia maklum, suami tanggungjawab dia besar. Lepas tu cari nafkah, lepas tu kena jaga, yalah, take care of family apa semua. Tapi dengan keadaan sekarang ni memang keadaan memang orang kata apa, dunia makin maju dan kita kekangan kehidupan tu kadang-kadang jelah kita ada kadang-kadang ada pasang surut dia. So macam mana kita nak membahagikan masa tu, itu yang penting. So maksud saya kita kena each other ni kena faham. Dan lepas tu lagi satu, kita kena sentiasa bercerita. Okey, kenapa berkomunikasi, tak boleh diam, tak boleh pendam. Macam contoh saya, kadang saya kerja kita susahlah nak dapatkan contoh, kata buat sale, kata kalau buat sale ke apa ke susah, buat bisnes ke apa tak ada ni, macam mana kita kena cerita je dengan pasangan kita. Maksudnya bila ada masalah tu cuba kongsikan. Kongsi bersama. Jangan masing-masing pendam. Itu je. Bila pendam, itu je penting. Pendam macam orang lain pula. Tak boleh salah cari pula orang lain belakang. Awak tak nak dengar, saya ceritalah kat dia. Betul. Dan saya tertarik juga nak melihat perspektif yang berbeza daripada apa yang Fatin kongsi daripada rakan kita di Facebook tadi, Halijah kongsikan tadi kan. Dia kata mencari ataupun sibuk mengejar keduniaan. Tetapi kan Encik Fazli, Abang Said, Kak Linda, dalam konteks tahun 2023 sekarang ini, okey, apatah lagi selepas kita baru sahaja melepasi tempoh pandemik dan sebagainya. Kadang-kadang bukannya kita nak mengejar keduniaan itu semata-mata, tetapi mungkin dari segi desakan hidup yang berlaku. Ramai yang perlu keluar bekerja, kadang-kadang 2-3 pekerjaan dalam satu hari perlu mereka lakukan. Dan mungkin inilah yang membawa kepada pengabaian. Apa pandangan? Saya nak ambil dari satu sudut komen daripada penonton kita kan. Dia ada satu istilah namanya hierarki keperluan Maslow. Okey. Hierarchy of needs. Benda paling asas dalam hidup kita yang sangat kita perlukan adalah makan, minum, tempat tinggal. Itu paling asas. Dah ada yang tu, baru kita akan bincang kepada yang kedua lah, iaitu safety and security. Rasa selamat, rasa tenang, rasa safety lah. Dan yang ketiga baru pergi kepada emosi. Sense of belonging, rasa sayang. Maknanya contoh kalau tak ada makan, cinta boleh kekal tak? Soalan dia. Kan? Jadi dia akan tergugah kat situ lah. Maknanya kena ikut turutan lah. Jadi isu tentang saya nampak di sini adalah isu tentang keseimbangan. Kita maknanya kita perlu bekerja, berusaha. Saya setuju dengan abang saya sebut tadi. Panggil abang pula. Abang kita semua. Macam muda kan. Kita memang kena berusaha sebab saya rasa tanggungjawab orang lelaki besar. Sebab antara tanggungjawab utama adalah mencari nafkah. Betul. Dan bila kita bekerja ni sebenarnya bukan satu benda yang mudah nak cari duit. Betul. Kan? Kadang-kadang 2-3 kerja. Jadi di sini sebenarnya kadang-kadang fokus tu. Sebab sebagai seorang lelaki, ego lelaki akan menyebabkan kita tak boleh selesa makan duit isteri. Kita rasa tak best bila kita tak ada duit. Kita rasa tak seronok bila kita tak boleh bagi makan kepada anak. Tak boleh nak provide. Tak boleh nak provide. Jadi maka dia akan fokus kepada cari rezeki. So di sinilah isunya bila kalau contoh isteri tak bekerja. Dia buat kerja kat rumah, kemudian teman sahabat baiknya hanyalah pasangan dia.
Jadi bila suami balik, ada sinilah penting ni komunikasi balik ni. Bila suami balik, suami dah penat. Suami mungkin balik rumah nampak dia nak rehat. Isteri sebenarnya inilah masanya untuk dia berbual. Nak menunggu. Nak meluah apa semua kan. Jadi bila benda ni tak berlaku, so di sinilah datang berbagai isu yang timbul tentang because of duit tak ada, jadi gaduh. Bila suami sibuk kerja rasa tak disayangi. Saya terkesan dengan sahabat saya arwah Abang Suhaimi, kumpulan intim kan. Bila saya pergi rumah dia, saya tengok sendiri tak ada peti ais, tak ada mesin basuh. Hidup dalam keadaan sangat sederhana, tetapi suami isteri sangat bahagia. Sangat bahagia. Bahkan saya rasa macam, sebab saya ni kaunselor tau, bila kaunselor ni kita perhati je tengok je kan cara dia ekspresi emosi apa semua. Dan bila saya duduk saya kata ya Allah, hebatnya. Kan, maknanya walaupun serba kekurangan, mereka masih boleh mengikat kasih sayang. Sebab apa tahu? Sebab kasih sayang mereka ni diasaskan kepada apa? Cinta kepada Allah. Kan, cinta kepada Tuhan. Jadi kasih sayang tu betul-betul ikhlas, tulus. Dia tidak memerlukan material untuk nak memugar emosi cinta. Betul. Wow. Wah. Baik. Okey. Okey. Dan ini juga berkait rapat dengan apa yang dikongsikan oleh rakan kita di Facebook. Itu Aini Zainal. Aini kata, love language sangat penting untuk memahami perasaan pasangan. Macam saya, sukakan sentuhan. Jadi saya berterus terang bila saya perlukan pelukan. Dan ini juga yang saya nak tanya kepada Kak Linda sendiri. Kalian dah mendirikan rumah tangga selama berapa tahun? Almost 18 years, 18 tahun. Masya Allah, 18 tahun. 18 tahun. Dan setuju tak dengan apa yang dikongsikan oleh rakan kita tadi yang mengatakan bahawa sebenarnya kita ni perlu faham bahasa cinta ataupun love language pasangan kita? Betul. Kalau Kak Linda, love language Kak Linda sendiri tu apa? Kak Linda memang seorang yang nampak terlalu macam open, macam kasar tau. Tapi sebenarnya naluri dan Kak Linda kalau dengan husband memang kita itu yang kita nak. Kita memang dia fahamlah. Maksudnya kita nak orang kata dimanjakan. Kadang bila dah ada anak ramai kan tak sempat nak memanja kan. Tapi kalau kita dapat cari satu time untuk bermanja, tak kisahlah. Tak payah nak pergi holiday ke apa, dekat rumah pun boleh. Itu yang membuatkan kita punya relationship tu macam baru kahwin semalam. Oh Ini salah satu tips ni. Tapi itu dari Kak Linda sendiri. Kalau love language, Abang Zaid pula apa? Okey, macam saya Dia kita malam Jumaat je love lah. Ini malam apa? Lepas. Okey, Kak Linda dah megah dah muka dia. Kak Linda. Sebenarnya tak ada sebab macam saya dengan dia, kenapa kami boleh kekal lama sebab saya jenis open. Dia pun tahu saya sikap saya. Dan saya jenis tak suka nak, dia suka lebih macam tu. Tapi saya Kasar. saya macam bukan kasar lah, macam saya different sikit. So tapi saya ada sesuatu tempat saya akan berlembut dengan dia. Dia pun tahu cara saya. Dan sebenarnya itulah kekuatan kami. Dan lagi satu sebenarnya kita apa-apa pun kita akan berbalik pada Allah SWT. So kita hidup dengan keadaan tenang, kita ikut ajaran Allah apa semua akan datang dengan serentak sekali. Rezeki, kebahagiaan semua sekali. Pada saya amalkan itu saja. Saya tak ada kata nak bela-bela nak memuji apa semua. Dia pun tahu cara saya tapi dia tahu saya sayang dia. Macam tu. Hashtag relationship goals. Okey. Tapi saya rasa penonton kat rumah tu pun dah senyum dah dengan perkongsian mereka kan. Tapi saya nak mewakili mereka yang mungkin kita bercakap ni kita menyentuh soal pasangan yang bekerja dan mungkin perhatian yang berikan. Tapi bagaimana pula dengan suri rumah? Memanglah kata dia cabarannya mungkin lebih berbeza. Tapi kejap lagi kita akan sentuh berkenaan dengan suri rumah dan apa agaknya antara pengabaiannya. Sebelum tu kita nak bawa perhatian tetamu kita dan juga penonton untuk kita saksikan kata mereka di luar sana berkenaan dengan topik kita hari ini. Pada pandangan saya dalam perkahwinan ni yang paling penting adalah komunikasi. Jadi bila kita dah berkahwin ni kita perlu ada komunikasi yang kira yang banyaklah dengan pasangan kita. Maksudnya kita kena ada masa bersama dengan pasangan kita. Dan kalau kata ada masalah sekalipun kita kena bincang secara baik-baiklah. Kata orang jangan sampai lebih daripada 3 hari bermasa muka dan sebagainya. Pada pendapat saya, kalau kita dah berumah tangga, ada anak dan nanti suami atau isteri akan rasa benda tu macam terabai sebab kita mungkin dah fokus kepada sesuatu benda. Jadinya kita kena cari satu-satu perkara supaya kita sama-sama ada waktu, suami pun tak terabai, isteri pun tak terabai. Okay, so macam I sekarang dah ada anak, nama dia Bunga, dia dah setahun lebih. Actually during the time of 1 year tu memang banyak fokus kat Bunga sebab dia masih nak membesar. Tapi macam mana I simpan relationship I very good with my husband is kita orang akan pergi dating setiap minggu.
setiap minggu kita akan pergi dating berdua je. Kita akan tinggal lah anak dekat mak mentua ke, kat my mother ke, kita akan tinggal dan kita orang akan pergi dating. Macam tu kita reconnect balik. Try to communicate better with each other sebelum tidur, sebab usually communication sebelum tidur tu better and it works. And supaya masing-masing remind each other betapa pentingnya masing-masing ada untuk each other lah. Kena remind each other untuk saling terus mengingatkan. Awak macam tu tak? Ha? Ya ke? Lambat jawab. Fikir dulu. Nak jawab tu kena fikir dulu. Betul ke tidak? Okey. Untuk kita teruskan lagi perbincangan kita pada hari ini, kita nak baca juga komen oleh rakan kita di Facebook, iaitu Azlina Saidi. Assalamualaikum warga wanita hari ini. Wah, warga wanita hari ini. Waalaikumsalam. Kadang-kadang isteri yang terlalu berdikari juga punca isu terabai. Suami take for granted dengan sikap isteri yang boleh berdikari. Akhirnya isteri diabaikan tanpa disedari. Ini saya suka nak komen sedikit. Encik Fazli, kadang-kadang kan saya kan kalau suami ada kat sebelah nak buka botol mineral pun tiba-tiba tak boleh. Kalau nak pergi ambil remote control tu pun macam tak sampai. Macam tu. Apa niat awak sebenarnya? Niat saya adalah kadang-kadang kita sebagai isteri juga kita terlupa yang sebenarnya walaupun kita boleh melakukan sesuatu, indahnya kalau kita seolah-olah tunjukkan kepada suami kita yang kita tidak boleh. Bukan nak cakap yang kita ni terlalu manja, tetapi perlu untuk ada rasa kebergantungan itu terhadap seorang suami. Saya suka perkataan itu sebab istilahnya adalah kebergantungan emosi. Kalau tanya saya lah, contoh, bila kita kahwin, antara keperluan terbesar yang kita nak adalah emosi. Sebab kalau dari segi material, saya rasa mak ayah kita jaga kita lebih baik daripada pasangan kita. Kemungkinan lah kan. Kemungkinan lah kan dari segi fizikal je kan. Tetapi yang kita nak tu adalah kebergantungan emosi. Sebab cinta mak ayah istilahnya cinta platonik yang tidak membawa kepada hubungan intim. Tetapi cinta suami isteri ini adalah cinta yang bukan sahaja perasaan, tetapi ada sentuhan fizikal dan sebagainya. So di sini sebenarnya penting adalah isu tentang emosi. Bagaimana memenuhi keperluan emosi. So bila dia macam ni, suami antara dia punya keperluan emosinya adalah dia rasa dia nak dirinya rasa diperlukan, rasa dia dihormati, dia memimpin, sifat memimpin lah. Isteri pula dia nak rasa disayangi. Kan? Dia bukan nak mimpi, nak disayangi. Dia bercerita pun sebab nak didengari je. Bukan nak selesai masalah pun. Dia lah. Laju je. Nak jawab kaunselor memang memahami. Kan? Untuk didengari je. Cuma di sini penting untuk kita aware. Sebab tu saya bawa satu istilah, bijak emosi dalam rumah tangga. Pertama, suami ni kena sedar perubahan emosi isteri. Kan? Kalau balik rumah muka isteri tak senyum, kena tanyalah. Kenapa yang ada apa-apa berlaku, ada apa-apa yang abang boleh tolong. Betul. Ayat tu very simple, tetapi dia sangat memenuhi keperluan emosi. Betul. Mata saya terganggu dengan situ. Sebab dia macam ada persetujuan. Kita orang bagi clue. Dan isteri juga kena sedar perubahan emosi suami. Kalau suami diam, apa maksudnya? Kan? Kadang-kadang mungkin kita dengan simple ayat je. Kadang-kadang kita tanya balik bila dia balik kan. Kadang-kadang antara benda yang kita tengok mak ayah kita dululah. Bila ayah balik, isteri mesti sambut. Mak tak boleh sambut kan. Cik Fazil, saya nak tanya, kalau untuk Cik Fazil sendiri, apa mungkin elemen-elemen ataupun yang rasa macam sebagai seorang suami kan, yang diabaikan? Mungkinlah diabaikan, maksudnya ini mungkin terasa hati ke? Sebab sebagai seorang suami juga sebenarnya manja. Suami juga manja. Sebab dia dah kahwin. Abang Zaid dah merah menyala muka tadi ni. Sabar. Okey. Sebab ini hakikat yang ramai isteri tak sedar, yang suami juga manja, suami juga nak dijaga emosi. Patutlah lagi tua lagi kuat maju. Baru nak cakap. Ya, setuju sangat. Hari ni kalau kita cakap pasal usia, semakin saya kata macam ni, semakin berusia kita semakin sensitif. Betul. Kan? Itu betul. Bahkan hari ni kes curang di kalangan usia emas pun ramai. Masya-Allah. Kes cerai di usia emas pun ramai. Sebab apa? Masing-masing nak mencari keperluan emosi. Kan? Ada masuk grup WhatsApp lah. Bayangkan grup WhatsApp makcik-makcik umur-umur 70-80 kan. Ada dalam tu duduk berkenalan. Ada. Mencari jodoh. Mencari jodoh. Hebat makcik-makcik. Sebab saya nak ceritanya, isunya bukan tentang usia. Isunya tentang adalah keperluan emosi. Baik. Maknanya selagi kita rasa perlu, kita akan mencari. Dan inilah masalah pengabaian yang berlaku ni apabila pasangannya halal tak memenuhi keperluan emosi. Tak tanya khabar, tak ambil berat. Apatah lagi dalam keadaan kita paling fragile. Paling fragile ni bila? Keadaan emosi kita paling down. Contoh, kita terlalu stres bekerja ataupun ada masalah yang sangat besar. Di sinilah paling penting keperluan emosi dipenuhi. Itulah ruang terbuka. Ruang terbuka.
Ditanya masalah, ada tak apa-apa yang boleh abang bantu. Tanya lah. Contoh, saya bagi contoh. Kita balik rumah. Dan ni memang ramai isteri yang bekerja khususnya. Dia nak suami dia buat kerja rumah. Saya kata, para suami kena faham. Isteri pun bukan nak suami buat kerja rumah, dia goyang kaki, tak. Tetapi isteri hanya nak at least suami tu sedar tanggungjawab isteri besar kat rumah ngurus. At least bila tolong sikit pun, walaupun tolong tu pun tak seberapa, tapi yang you sebenarnya sedar tentang meringankan beban emosi isteri tu tadi. Saya kan, sepanjang Cik Fazli cakap tadi, saya perhatikan je pasangan kita. Saya nampak chemistry dia sangat utuh. Dia macam bahaya you awak. Kenyit-kenyit mata. Tengok. Okey. Saya suka bila Cik Fazli sentuh dari segi orang kata keperluan emosi ni tadi kan. Dan kalau saya melihat Abang Said sendiri, pasti mempunyai hobi sendiri, betul? Apa hobi tersebut? Hobi ni dulu dia sekarang dah Sekarang. slow down sikit lah. Saya suka ride. Bawa Kak Linda tak? Dulu seorang je. Jadi sekarang 18 tahun tak pernah naik motor dengan dia. Baru naik bila yang tahun ni. Suka tak? Awal tahun. You jujur yang depan. Suka tak? Suka. Tak suka. Tak suka. Naik motor. Kak Linda, pernah tak ada satu macam hobi tu membuatkan satu pengabaian untuk Kak Linda? Apa dia? Maksud Hobi papa lah. Okey. Tak ada kan? Sebab Kak Ina tahu dia punya hobi daripada dia sebelum kahwin lagi. Dan Kak Ina memang takut naik motor. So tak apalah, you pergilah. Awak jangan tapi baik-baiklah kan. Jangan nampak ada orang lain belakang. Silap lah tu. Okey. Kan. Risau silap betul. Baik. Okey, dan di hujung perbincangan kita ni kan, mungkin Abang Said boleh kongsikan juga tentang bagaimana sebenarnya walaupun dengan hobi yang kita ada, nak memastikan yang isteri kita tidak terabai dan pada masa yang sama rumah tangga tu masih lagi kekal harmoni dengan hobi yang kita ada. Okey, macam isteri saya cakap, dia memang tak suka. Dia memang tak suka ride. Kadang-kadang saya pergi seorang, tapi dia izinkanlah. Bukan yang kadang-kadang, memang seorang yang pergi seorang. Betul Abang Said. Okey, cuma saya bukan kata pandai, tapi kita usaha untuk membahagikan masa. Maksudnya dengan family, dengan anak-anak, dengan dia dah bagi tahu dah. Saya sebenarnya hobi saya tak nombor 2. Saya bukan kata hardcore punya ride apa semua, tak ada. Bila dia anak-anak dan dia cakap, okey pak, kita minggu ni kita pergi sini. Kadang-kadang saya dah ada plan pun saya tukar. Saya pun kadang-kadang tak cerita dengan dia je. Kadang-kadang dia layan anak dulu. Dia dah plan nak pergi Ahad tu. Sebelum tu dia layan. Beli jiwa lah macam tu. Istilah orang tu. Ada plan. Ada plan. Sebenarnya kita sendiri macam orang lelaki lah. Kita kena pandai rancang. Sebenarnya kita tak ada, sebab nama lagi hobi. Hobi bukan keperluan. Kita je lalai kita. Tapi Kak Linda kadang-kadang tanya juga, you ada hobi, I tak ada hobi. Selalu kita argue kat situ. Macam dia memang, saya tahu dia memang suka apa-apa. Kalau even weekend saya tak ada pun, dia suka keluar dengan anak-anak apa semua. Hobi Kak Linda saya tahu. Bersama dengan Abang Said. Lepas saya pernah dengar ayat tu. Saya dari sisi suami. So itu yang membuatkan kata apa, saya tak adalah kami boleh kekal apa semua macam tu. Maksud macam ni, bila dia pergi tu dia akan teringatlah isteri dia memang kat rumah. Saya dah tahu dah. Dan inilah titik persefahaman yang perlu ada supaya tidak berlakunya pengabaian. Betul. Dan mungkin di hujung Encik Fazli boleh kongsikan untuk kita nak sama rata tips untuk mereka di luar sana, untuk mereka rasa pengabaian ataupun ada sedikit, kita boleh berkomunikasi dengan pasangan. Okey. Pertama, sebagai satu statement yang sangat keras, saya nak bagi tahu gini. Pengabaian adalah suatu penderaan. Jangan mengabaikan pasangan. Sebab pasangan bila kita kahwin, dia ada harapan, dia ada keperluan. So di sini penting untuk kita sedar, tahu, faham dan cuba penuhi keperluan-keperluan tersebut. Baik. Cuma dalam rumah tangga ni ada satu mindset yang perlu kita ada, adalah bukan mindset bukan menuntut tetapi memberi. Okey. Sebab kalau kita rasa kalau kita self-centered, kita fokus pada diri kita akan sentiasa menuntut. Baik. Kenapa kau tak buat aku macam ni? Kau sepatutnya buat aku macam ni. Kenapa? Dan selalu kita akan bandingkan kepenatan kita dengan kepenatan pasangan. Aku dah buat kerja banyak ni, kau dah buat kerja banyak tu. Sepatutnya kerja kau sikit, sepatutnya kau sekali kau penuhkan keperluan aku. Bila kita asyik banding-banding sebegitu, kita tidak akan menikmati apa yang kita ada sekarang. Menikmati rumah tangga saya. Sebab itu pada saya, paling besar bila contoh ada keperluan kita rasa diabaikan. Kadang-kadang pasangan kita tak sedar. Sebab itu sini penting untuk cakap. Betul. Bang, saya rasa macam abang ni macam jauh sikit kan. Abang pun dekat je. Contohlah kan. Rimai. Itu kalau abang nak mendekatkan diri, kalau abang cakap awak ni ada je. Juga tak sporting kan. Macam mana tu Cik Fazli? Di situ penting untuk cakap. Sebab kadang-kadang dia tak tahu
bila nampak kita macam okey, maka dia ingat kita okey. Sedangkan kita tak okey. Bila kita tak okey, di sini penting untuk kita bersuara. Baik. Abang saya rasa tak okey. Yang abang rasa abang macam, saya ni macam sibuk sangat. Macam abang rasa macam terabai, macam anak yatim sekarang ni. Contoh. Sianya abang. Tapi bagi Linda rasa kalau selagi ada cinta, ada cinta tau. Yeah. Selagi itu kita akan terus memahami dan terus berbincang. Berkomunikasi. Tapi kalau cinta dah tak ada, bincanglah macam mana pun, cakaplah macam Tengok mana pun. muka pun dah tak nak. Dah tak nak dah. Tak kisah lelaki atau perempuan. Sebab itu asasnya pada saya sebelum sampai tahap itu. Sebab dia bermula dengan terasa hati. Terasa hati yang banyak jadi sakit hati. Sakit hati yang banyak jadi tawar hati. Betul. Dan yang kenapa awak pula yang marah betul ni? Sabar. Saya tengok Facebook pun. Okey. Baiklah. Saya rasa kita dah dapat konklusi terbaik untuk perbincangan kita pada hari sikit seringkasnya. Apa yang Kak Linda nak sampaikan kepada Abang Syed dan apa yang Abang Syed nak sampaikan kepada Kak Linda? Ringkas. Jumaat ni. Linda Linda kalau boleh nak dia terus. Tak nak. Segan nak. You sudah nak? Tak. Boleh terus. Sayang, I nak you jujur dengan I dan terima mama seadanya. Kan? Tak semua perempuan perfect. Okey, kalau you nak cari orang lain pun tak mungkin perfect. So you menghargai apa yang ada. Sekian. Encik Fazli macam mana? Wajahnya. Tengok I. Tengok dia. Sebab saya yang tanya soalan tadi. Saya bab-bab ni saya tu sikit tapi InsyaAllah selagi saya nak keluar dulu. Saya tak boleh, saya takut. Serius ya? Serius ya? Serius. Okey. Sebenarnya Papa memang ikhlas. Saya mama selama 18 tahun. Pandang mata mama. Pandang-pandang yang sempena hari Jumaat ni kita berdoa, Papa pun berdoa, kita harap semua penonton pun berdoa, semoga hubungan kita kekal sehingga ke akhir hayat. Amin. Allah, Masya Allah. Bukan apa, kita nak bagi semangat tu kepada penonton. Maksudnya kita boleh bercakap, kita boleh jadikan pasangan kita sahabat baik kita. Dah awal yang paling bersemangat. Nampak macam semangat. Tunggu suami saya kat rumah nanti. Okey, baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada tetamu-tetamu kita. Seronok hari ini, tapi mungkin sedikit daripada Encik Fazli untuk mereka ada orang kata isteri Encik Fazli di rumah sana. Mungkin ada kata-kata macam orang kata tak adil lah. Tak adil lah kita. I love you baby. Ini lagi best. Lagi brutal lah. Puan Encik Fazli penonton sekali tajak dia. Tajak dia. Dengan minum sembuh. Betul. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Encik Fazli, Abang Syed, Kak Linda. Sangat-sangat sporting dan terbuka untuk kita membincangkan topik yang saya rasa sangat-sangat penting untuk kita bincang sesama kita supaya dapat membuka mata. Kadang-kadang kita terlupa yang kita ni sebenarnya dah terabai pasangan kita. Dan kalau kita ada rasa mungkin dah macam sesuatu dalam hubungan kita tu, mungkin kita boleh duduk bersama-sama dan juga kembali masa zaman kita bercinta dulu. Kalau zaman bercinta 10 kali tanya dah makan ke belum, lepas bercinta mungkin 20 atau 30 kali. Nyata 11 kali je. Janganlah. Tak cukup. Okey. Baik, selepas ini ada lagi perkongsian, dengarnya ada makan-makan. Favourite saya ni, kek batik. Betul. Jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika. Terima kasih. Best lah.